Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nabiha binti Noh. Nama matriks 22BI0035. Sejarah LGBT merupakan fenomena lama yang telah terjadi. Antara sejarah pertama yang telah terjadi adalah dalam Al-Quran, iaitu dalam kisah Nabi Lut yang telah terpapar sebagai peringatan kepada kita. Selain itu, terdapat juga ayat Al-Quran yang telah mengisahkan tentang kisah Nabi Lut ini, iaitu yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 80 yang membawa maksud, kami juga telah mengutuskan Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan kecil yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia. Seterusnya, antara masyarakat yang telah terlibat di luar negara adalah Amerika Syarikat, Belanda dan juga Perancis. Di sana mereka bebas untuk melakukan apa saja kerana mereka tiada undang-undang yang ketat tentang perkara ini. Malah dalam masyarakat kita mempunyai undang-undang yang ketat tentang perkara ini. Sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Filzah Jumar Razib. Jadi hari ini saya akan menerama beberapa orang untuk menanyakan berkenaan dengan LGBT. Saya akan teruskan sesi temu ramah kita dengan beberapa orang. Hai, Assalamualaikum. Jadi kita dah jumpa dengan kita punya responden. Jadi boleh berikan nama awak? Assalamualaikum, nama saya Khaira Aulia. Okay, Khaira, boleh berikan pandangan awak berkenaan masa LGBT? LGBT, yang saya tahulah LGBT ni L stand for lesbian. Lesbian ni dia suka sesama jenis tapi antara perempuan dengan perempuan. Lepas tu kalau G ni gay. Gay ni sama juga, dia suka sesama jenis tapi antara lelaki dengan lelaki. Dan B ni bisexual. Bisexual ni dia boleh jadi suka perempuan dan juga suka lelaki. Okay, dan yang last sekali huruf T, transgender. Transgender ni dia menukar jantina dia. Okey, Khaira, terima kasih atas pemberian dan perkongsian tadi. Untuk soalan seterusnya, boleh berikan pandangan Umi berkenaan dengan isu semasa LGBT yang tular sekarang? Cari tahu zaman sekarang ni kat Malaysia sendirilah. Kita tengok kat negara kita sendiri, LGBT tu makin berluasa kan. Sekarang ni dekat TikTok tu sekarang jadi trend. Akak pun sebenarnya tak faham sangat lah budak zaman sekarang ni kan. Diorang jadikan benda-benda jadi macam trend, suka sama jenis. And then ada juga yang bagi alasan yang diorang macam tak ada orang yang suka dia, jadi dia pun suka sama diorang lah. Jadi akak pun tak faham lah kenapa diorang berfikiran begitu. Sepatutnya dalam abad 21 ni sepatutnya kita tak macam itulah. Tapi anak muda sendiri yang makin jatuh kan. Jadi akak pun tak tahulah dan nak komen lagi lah pasal sekarang ni makin berluasa lah. Okey, terima kasih kepada Umi untuk temu ramah kita hari ini. Jadi itu saja untuk sesi soalan saya. Kita teruskan dengan yang seterusnya. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhaida binti Zainal, nombor matrik 22BI02037. Seterusnya, kita pergi pula kepada impak atau lebih dikenali kesan-kesan penularan LGBT dan AIDS. Gejala ini semestinya meninggalkan kesan terhadap beberapa individu. Ia juga boleh menjadi punca yang menyebabkan pengaruh gejala ini berleluasa. Bukan sahaja itu, terdapat banyak lagi kesan-kesan yang disebabkan oleh golongan LGBT dan AIDS. Kesan terhadap masyarakat LGBT dan AIDS ini semestinya memberikan kesan atau impak kepada masyarakat. Apabila pandangan LGBT dan AIDS diperkenalkan, terdapat masyarakat yang menentang sekeras-kerasnya dan mereka menolak ajaran dan kefahaman ini. Akan tetapi,
Ada juga yang masih mempunyai kekeliruan tentang kefahaman isu LGBT dan atheism. Sejurus itu, ia menjadi satu pengaruh kepada masyarakat dalam era yang baru ini. Terdapat sesetengah masyarakat yang melalui kesukaran dalam kehidupan mereka. Kekeliruan ini menyebabkan sesetengah masyarakat merasakan yang perasaan mereka berkait dengan gejala ini. Seperti contoh, golongan transgender sering menekankan yang mereka berasa diri sebenar terperangkap di dalam badan yang lain. Mereka tidak dapat menjadi diri mereka sendiri apabila mereka dilahirkan dengan jantina yang salah. Jadi, mereka ingin merasakan kebebasan untuk menjadi seperti yang mereka mahukan. Lahir dengan jantina lelaki, tetapi mereka merasakan diri mereka lebih feminin. Seperti contoh lain yang boleh dikaitkan dengan atheism pula, berkait rapat juga dengan LGBT. Apabila seseorang insan merasa mereka tidak mahu lagi percaya kepada kewujudan Tuhan, mungkin kerana mereka tidak lagi merasakan kurniaan Tuhan itu adalah datangnya darinya. Malah mereka beranggapan bahawa sesuatu yang jadi itu adalah kerana perbuatan mereka atau ia hanyalah lumrah kehidupan. Assalamualaikum awak. Saya nak tanya sikit mengenai isu LGBT di negara kita. Bagaimana cara untuk kita mengatasi isu LGBT ini daripada terus mengulang? Isu LGBT okey, pada pendapat saya lah kan, dengan menekankan kepentingan cara pendidikan dekat Malaysia ni. Selain itu, kerajaan juga wajar untuk melakukan apa jua tindakan untuk mengelakkan aktiviti ini berluas lah kan. Kemudian kerajaan juga boleh melakukan aktiviti penangkapan kepada golongan yang terlibat kan, supaya masyarakat di luar sana tak terpengaruh dengan aktiviti yang negatif ni. Okey, baik. Terima kasih atas jawapan yang anda berikan. InsyaAllah itu sahaja daripada kami. Kesimpulannya, antara punca berlakunya LGBT adalah kurangnya penghayatan agama dalam diri seorang individu. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik anak tentang agama. Sebagai contoh, menghantar mereka ke kelas agama, menghadiri kuliah-kuliah masjid, serta mendengar tazkirah dalam tempat yang betul. Sebagai contoh, YouTube atau belajar dengan guru. Selain itu, pihak luar juga bertanggungjawab untuk membanteras isu ini agar tidak perluasa. Sebagai contoh, menyekat semua aktiviti yang melibatkan LGBT. Seterusnya, kita juga perlulah berusaha meningkatkan akidah kita dengan mempelajari banyak ilmu agama di pelbagai tempat. Sekian, terima kasih daripada saya.